Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ini adalah percubaan kali ketiga saya untuk live selepas beberapa kali menghadapi masalah lain ya. Saya harap suara saya dapat didengar oleh tuan-tuan puan-puan semua dan wajah saya dapat dilihat, dan mudah-mudahan memberikan ketenangan pada semua yang menonton di malam Jumaat yang diberkati ini. Alhamdulillah, pada malam ini dalam tempoh setengah jam, kalau saya berjaya lah dalam tempoh setengah jam, ya, mohon maaf kalau terlebih, saya nak bersembang dengan tuan-tuan puan-puan sekalian mengenai surah Al-Jumu'ah. Surah yang sangat penting yang tak boleh kita tinggalkan pada hari Jumaat sepatutnya. Allah Subhanahu wa taala menguji kita, kita tidak mampu untuk menunaikan kefarduan salat Jumaat. Tetapi itu sepatutnya tidak menyebabkan kita meninggalkan surah Al-Jumaat, surah Al-Jumu'ah. Jadi meskipun kita tidak mampu melakukan apa yang telah diperintahkan pada ayat 9, iaitulah ayat yang memerintahkan untuk fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai', bergegas untuk menunaikan solat Jumaat, mendengar khutbah, menunaikan solat dan meninggalkan perniagaan. Ayat 9 suratul Jumu'ah, barangkali kita tidak mampu melakukan pada waktu perintah kawalan pergerakan pada waktu ini. Tetapi itu sepatutnya tidak menyebabkan kita lupa mesej yang penting daripada surah Al-Jumu'ah. Tuan-tuan, dalam Al-Quran tak ada surah As-Sabtu, tak ada tak ada suratul Arbi'a. Sangat menarik kerana daripada 7 hari yang Allah beri kepada kita, ada satu hari yang Allah jadikan satu surah, suratul Jumu'ah. Dan surah ini dinamakan surah Al-Jumu'ah kerana ayat 9. Ayat 9 menyebut adanya sesuatu perlu dilakukan pada hari Jumaat, iaitulah wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mendengar azan solat zuhur, ya maka bergegaslah ya pada hari Jumaat berkenaan untuk mengingati Allah dan meninggalkan sebarang bentuk jual beli, perniagaan. Ayat ini adalah ayat yang memerintahkan untuk kita solat Jumaat, dan ia menyebabkan nama surah ini Al-Jumu'ah kerana hari Jumaat. Namun ramai yang barangkali tidak mengetahui ayat perintah solat Jumaat ini berada selepas 8 ayat menceritakan tentang sesuatu. Maka soalan, gapo dia sesuatu tu? Mesti ada sebab Allah Ta'ala menjadikan perintah solat Jumaat, bukan dalam suratul Baqarah, bukan dalam surah-surah Madaniyah yang lain. Semua sedia maklum, kalau kita baca sirah, para sahabat radhiyallahu anhum telah diperintahkan untuk seminggu sekali menunaikan solat fardu Jumaat di awal-awal mereka hijrah. Daripada tahun pertama lagi Nabi berhijrah, solat Jumaat telah diadakan. Tetapi ya, perintah ini ada di dalam surah yang didahului oleh 8 ayat. Maka penting kita tahu, kita kena tahu apakah cerita 8 ayat sebelum perintah solat Jumaat. Ya, seumpamanya seorang pelajar diberikan peperiksaan. Ya, peperiksaan itu akan menguji kecerdasannya, hafalannya, ketangkasannya. Tetapi sudah pasti sebelum peperiksaan itu diadakan, sebelum seruan diberikan kepada pelajar berkenaan untuk melakukan sesuatu dan dia akan dinilai ya berjaya ataupun gagal, pasti ada pengisian sebelum itu. Ya, pasti ada apa yang kita belajar ya. Kalau di universiti ni 4 bulan 1 semester nak boleh sampai kepada peperiksaan berkenaan. Jadi kita perlu faham apakah mesej penting surah Al-Jumu'ah sebelum perintah menunaikan solat fardu Jumaat, supaya walaupun kita tidak mampu melakukan solat Jumaat,
kerana mengambil kira menolak mafsadah, iaitulah wabak yang tular COVID-19. Ya, kalaupun tidak kita mendapat bahaya, tetapi kita boleh merebakkan bahaya berkenaan. Sebab simptom itu tidak diketahui sebagaimana kita tahu tentang karenah makhluk Allah Ta'ala yang bernama COVID-19 ini. Jadi, dalam sesi ini, izinkan saya berkongsi kepada tuan-tuan puan-puan sekalian, biarlah kita mencapai objektif hari Jumaat sebagaimana yang Allah Ta'ala telah terangkan dalam surah Al-Jumu'ah. Meskipun kita tidak mampu dari sudut fiqahnya untuk melakukan ayat 9, iaitulah bergegas menunaikan solat fardu Jumaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Jumu'ah, ya, memulakan surah ini dengan tasbih. Semua sedia maklum, suratul Jumu'ah antara surah-surah yang bermula dengan tasbih. Ya, di sana ada 7 surah yang bermula dengan tasbih. Dan ini antara surah-surah berkenaan. Ini menunjukkan apa? Pada hari Jumaat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mahu kita menggunakan sebanyak-banyaknya masa untuk bertasbih. Kena terus menerus bertasbih. Apatah lagi bila Allah Ta'ala berikan musibah. Kerana musibah yang berlaku pasti akan menyebabkan seseorang mengeluh. Kenapa saya? Kenapa tidak orang lain? Kenapa sekarang? Kenapa tidak waktu lain? Sedar atau tidak sedar, seseorang sedang menyebut apa yang berlaku kepadanya satu bentuk keburukan dan kekurangan. Subhanallah. Ungkapan subhanallah iaitulah menjauhkan sebarang kekurangan, kecacatan yang hanya layak pada makhluk dari dinisbahkan kepada Allah, adalah ungkapan yang sepatutnya kita banyak sebut ketika kita berada dalam musim musibah seperti sekarang. Kerana seseorang sangat mudah untuk terlepas cakap. Ya, apabila Allah Ta'ala menguji sesuatu kepadanya, lalu dia terlupa untuk mengatakan apa yang berlaku kepada saya, ia sama sekali tidak menunjukkan Allah Ta'ala itu ada kekurangan. Na'udzubillah. Maka ungkapan tasbih ini sangatlah penting tuan-tuan. Kita kerapkan, kita gandakan. Allah Ta'ala memilih satu hari untuk kita membanyakkan zikrullah, membanyakkan tasbih. Dan surah ini bermula dengan tasbih, iaitulah yusabbihu lillah, dalam bentuk fi'il mudhari' yang menunjukkan konsistensi agar ia menjadi satu hari di mana kita mendisiplinkan diri agar membanyakkan tasbih. Ya, suratul Jumu'ah, mesej utamanya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dipilih oleh Allah untuk menerima fadal. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dipilih oleh Allah untuk menerima fadlullah, untuk menerima dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dhul fadlil azim. Allah Ta'ala nak bagi kelebihan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada bernama orang Arab atau orang Melayu, orang kulit putih, orang kulit hitam, duduk di Eropah, duduk di Asia, duduk di Amerika, duduk di daratan, duduk di lautan, tak kisah kita duduk kat mana. Selagi kita Muslim, kita umat Nabi Muhammad, kita kena faham satu perkara, kita adalah umat yang Allah Ta'ala pilih untuk memimpin dunia dengan agenda apa dia? Dengan agenda apa dia? Agenda khalifah. Sebab bila kita sebut tasbih, kita teringat suratul Baqarah kata apa? Iaitulah ungkapan para malaikat. Function seorang khalifah yang mentadbir alam ini adalah memastikan manusia melakukan tasbih, iaitulah menjauhkan sebarang kecacatan yang layak kepada makhluk daripada dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan berikan kelebihan kepada umat ini. Inilah yang tuan-tuan akan temui pada ayat 1, 2, 3 dan 4 suratul Jumu'ah.
di mana Allah Subhanahu wa taala selepas memperkenalkan dirinya dengan 4 nama. Ya, inilah satu-satunya surah daripada surah Al-Musabbihat yang ayat pertamanya paling banyak menyebut nama-nama Allah. Tidak cukup 2, bahkan 4. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim, menandakan perlu banyaknya bertasbih. Ustaz, macam mana nak banyak tasbih? Macam mana nak tengok sesuatu itu dengan satu pandangan yang tidak pernah menganggap apa yang dilihat, apa yang menimpa, apa yang berlaku adalah satu keburukan? Macam mana nak ada kekuatan tu, Ustaz? Orang mungkin tanya soalan begitu. Sikit-sikit tasbih, sikit-sikit tasbih. Maka surah ini mendidik kita pentingnya membaca kitab Allah dan memahami. Orang yang banyak membaca kitab Allah dan memahami, seperti kisah para anbiya bila diuji, seperti Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Ayub yang ditimpa musibah kesakitan bertahun-tahun, tetapi kerana baginda tidak pernah menganggap itu adalah satu perkara yang buruk, bahkan ia adalah kebaikan daripada Allah. Wa anta arhamur rahimin. Maka kita mendapati berlakunya kebaikan, Allah kembalikan kesihatan dan keluarga Nabi Ayub. Jadi orang yang benar-benar baca kitab Allah, dia akan memandang kehidupan yang berlaku dengan pandangan positif, dengan pandangan optimis. Dia tidak pernah akan berkata ini adalah tanda Tuhan tak faham perasaan saya. Kenapa saya yang dipilih? Kenapa tidak waktu lain? Na'udzubillah daripada mengungkapkan sedemikian. Surah ini sangat menekankan kepada kita melakukan apa yang Nabi telah lakukan kepada orang dulu-dulu. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Tuan-tuan, saya sebutkan tadi ayat 1, 2, 3, 4 adalah fadlullah. Allah Ta'ala nak pilih umat Nabi Muhammad ini, Muslim, kaum muslimin ini, untuk dikurniakan kelebihan, untuk dikurniakan kekuasaan. Ya, asalkan mereka benar-benar menjadi umat yang kekal bertasbih dan menyuruh manusia bertasbih dan benar-benar memahami isi kandungan kitabullah. Ini kerana surah sebelum surah Al-Jumu'ah, kalau kita tadabbur suratul Saf yang duduknya adalah sebelum surah Al-Jumu'ah, ia seperti pintu gerbang kepada surah Al-Jumu'ah, di mana tuan-tuan akan menemui ayat-ayat yang memberikan berita gembira. Sebagai contohnya, berita gembira daripada Nabi Isa bin Maryam, bahawasanya akan datang seorang rasul selepas saya, min ba'di ismuhu Ahmad. Maka datang suratul Jumu'ah menghuraikan siapakah Ahmad berkenaan. Bagaimana baginda telah membangunkan satu generasi yang layak diberikan Allah kepimpinan dan kekuasaan. Inilah ayat 2 yang menghuraikan apa yang telah dilakukan oleh Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala sebut dalam suratul Saf berita gembira, agama ini akan tersebar ke seluruh dunia pada satu hari nanti. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dan Allah Ta'ala sebut pada ayat yang terakhir suratul Saf, dia akan membantu orang-orang beriman menghadapi musuh mereka yang kafir sehinggalah orang-orang beriman menang. Tiba-tiba datang suratul Jumu'ah nak mengumumkan bagaimana kami akan menangkan kamu. Kami akan berikan kekuasaan dan kemenangan. Maka lakukan sesuatu pada hari Jumaat. Pertama sekali adalah dekatilah kitabullah sebagaimana yang Nabi ajar. Iaitulah 4 perkara. Tuan-tuan boleh baca ayat 2. Di situ ada tilawah yatlu alaihim ayatihi. Di situ ada tazkiyah. Alkitab yang kita baca, Al-Quran yang kita bukanlah sekadar dibaca, tetapi hendaklah menyebabkan berlakunya penyucian hati dan jiwa.
Jauh daripada hati kita ini penyakit-penyakit hati. Seperti hasad, seperti bakhil, seperti itu dan ini yang kita belajar dalam ilmu tasawuf barangkali. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan Nabi menghuraikan makna-makna ayat-ayat Allah dengan perkataannya bernama hadis dan dengan perbuatannya yang bernama sunnah. Jadi lahirlah generasi yang terbaik. Dan berita gembira yang ada dalam suratul Jumu'ah adalah generasi yang dibentuk oleh Al-Quran dengan 4 pendekatan tadi. Dengan 4 pendekatan tadi yang Nabi lakukan, yang diteruskan oleh para pewaris Nabi, para ulama, akan menyebabkan bukan hanya orang Arab akan membawa Islam. Ayat yang ketiga mengajar kita adanya orang seperti Salman Al-Farsi, iaitulah orang daripada bangsa Parsi. Ya, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Antara tafsiran ayat 3 ini adalah, ya, Nabi memegang bahu Salman Al-Farsi lalu berkata, ya, sebab para sahabat bertanya, siapakah ayat 3 ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa dia? Lalu 3 kali Nabi ditanya, Nabi tidak dapat memberikan jawapan. Sehinggalah Salman Al-Farsi ada di hadapan Nabi. Nabi meletakkan tangannya di atas bahu Salman. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya iman itu ada di bintang, lelaki seperti inilah yang akan menggapainya. Maksudnya apa? Islam akan sampai ke seluruh pelosok dunia dan kita akan dapati, ya, bukan orang Arab sahaja, tetapi kitalah antara yang termaksud ke dalam ayat yang ketiga, iaitulah mereka yang bukan berbangsa Arab, yang datang selepas berlalunya generasi para sahabat dan para salaf. Tuan-tuan, sekian bahagian yang pertama. Dia punya poin pentingnya adalah Allah Ta'ala memberikan satu bentuk wawasan besar. Allah Ta'ala nak berikan amanah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi syaratnya adalah berinteraksilah dengan Al-Quran, dengan Alkitab, sebagaimana yang telah Nabi ajar menerusi ayat yang kedua. Kemudian lepas 4 ayat, datang 4 ayat. 4 ayat cerita pasal Allah Ta'ala memilih umat Bani Ismail, maksudnya bangsa Arab. Tetapi pada 4 ayat yang kedua, iaitulah mulai ayat 5 hingga ayat 8, tuan-tuan akan melihat Allah Ta'ala berbicara tentang bukan lagi Bani Ismail, tetapi Bani Israel. Allah Ta'ala mahu kita kaum muslimin belajar sesuatu daripada Yahudi. Yahudi, tuan-tuan, ya, Allah Ta'ala menyebut mereka tidak berinteraksi dengan Alkitab sebagaimana yang sepatutnya. Mereka barangkali melakukan salah satu daripada 4, tetapi mengabaikan salah satu daripada 4 tadi. Mereka membaca, tetapi mereka tidak menjadikan apa yang mereka baca menyucikan hati mereka daripada penyakit-penyakit hati. Sebab itulah Allah Ta'ala umpamakan mereka sebagai himar. Ia adalah peringatan untuk kita kaum muslimin. Sebab Allah nak pilih kamu, maka jangan kamu jadi bangsa yang pernah gagal ketika kami berikan amanah. Iaitulah bangsa Yahudi, Bani Israel. Allah Ta'ala pernah beri kepada mereka amanah. Tetapi lihat cerita mereka dalam Al-Baqarah. Apa yang telah mereka lakukan kepada Musa AS. Jadi, bila kita tengok ayat 5, ia adalah soal Allah Ta'ala memberikan pengajaran kepada kaum muslimin, jangan berinteraksi dengan kitab yang Allah Ta'ala turunkan sebagaimana Ahlul Kitab. Kerana mereka seperti himar yang dibebankan kepada mereka lembaran-lembaran kitab yang tebal-tebal, tetapi tidak memahami isi kandungan. Jadi ini antara tafsiran ayat 5, iaitulah mereka boleh baca Taurat, tetapi mereka tidak melakukan tadabbur kepada ayat-ayat Allah dalam Taurat. Maka ini peringatan untuk kita pada hari Jumaat. Sejauh mana pada hari Jumaat, walaupun kita tidak mampu menunaikan solat Jumaat, adakah Al-Quran yang kita baca difahami? Semoga Allah jauhkan kita daripada perangai mathalul ladzina hummilut Taurah
thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Kemudian pada ayat yang ke-6 Allah Ta'ala berbicara mengenai kesan membaca kitab Allah. Sepatutnya seseorang yang membaca kitab Allah, dia akan merasakan rindu untuk bertemu dengan Allah. Dia akan merasakan kematian tidak sepatutnya ditakuti. Kematian sesuatu yang sudah ditetapkan. Orang yang beriman akan memahami kematian adalah jalan bertemu dengan Tuhannya. Ia adalah pemisah yang sementara, yang seandainya pemisah itu telah berjaya dihilangkan, sakitnya sekelumit cuma, tetapi akan bertemu dengan Allah. Redha bertemu dengan Allah. Tetapi orang-orang Yahudi, bukan itu kesan daripada mereka membaca Taurat. Kerana pada ayat 6, Allah Ta'ala mencabar mereka. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Seandainya kamu mengatakan kamu wali Allah, kamu kekasih Allah, mana mungkin kekasih tidak rindu nak bertemu dengan kekasih? Jadi jangan berbohong. Kalau kalian benar-benar wali Allah, the chosen nation, dipilih Allah, maka perhatikan adakah dalam doa kalian ada menyebut watawaffani, ya, muslimin, ya, watawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Ada tak dalam doa mereka menyebut tentang mati? Kaum Yahudi antara kaum yang sangat takutkan mati kerana cintakan dunia dan harta. Maka janganlah kita menjadikan hari Jumaat sebagaimana Yahudi telah lakukan pada hari Sabtu mereka yang dikisahkan dalam suratul A'raf, iaitulah mereka menangkap ikan, ya, sebanyak-banyaknya pada hari Sabtu. Mereka khianat kepada ajaran Taurat dan mereka khianat kepada ajaran Nabi Musa. Maka Allah Ta'ala mendatangkan peringatan untuk kaum muslimin agar membetulkan tujuan mereka membuka Al-Quran. Dan datanglah bahagian yang ketiga, iaitulah perintah solat Jumaat. Kenapa tuan-tuan? Ya, kerana dalam ayat yang ke-11 ada cerita rupa-rupanya. Barangkali kalau kita membaca sepintas lalu, kita macam tak tahu kenapa perintah solat Jumaat ini datang selepas cerita pasal Yahudi. Selepas cerita pasal sebaik-baik generasi, iaitulah generasi para sahabat. Apa duduk situ? Ya. Tetapi kalau kita faham cerita berikut, dan saya akan akhiri dengan cerita berikut, tuan-tuan boleh belik Asbabun Nuzul dalam Sahih Bukhari 899 dengan Sahih Muslim 863, di mana Nabi pada satu ketika berkhutbah pada hari Jumaat, sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Tiba-tiba semasa Nabi berkhutbah, kita perlu faham ya, suratul Jumaah belum turun pada waktu ini. Datang kafilah dagang daripada Syam membawa barang-barang yang sangat diperlukan oleh penduduk Makkah. Dan ketika itu, maafkan saya, penduduk Madinah. Dan pada waktu itu barang-barang yang dijual di Madinah melonjak naik harganya. Tiba-tiba kafilah dagang daripada Syam datang menawarkan dengan harga yang memang murah. Maka ramai dari kalangan kaum muslimin yang baru memeluk Islam, kerana saya telah sebutkan tadi, surah ni turun di awal-awal hijrah, ya, ramai para sahabat yang baru memeluk Islam telah meninggalkan khutbah, dan dikatakan hanya tinggal 40 orang, bahkan ada riwayat kata tinggal 8 orang sahaja bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar khutbah. Mereka pergi beramai-ramai, pergi kepada kafilah dagang berkenaan, mendapatkan barang-barang keperluan dengan segera sebelum nanti habis. Turun suratul Jumu'ah memberikan teguran. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima kul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Pengajaran daripada asbabun nuzul ini adalah materialistik, fitnah daripada harta. Berjaga-jagalah kaum muslimin kerana ini boleh menyebabkan kita gagal menjalankan tugas sebagai khalifah. Ia telah menyebabkan Bani Israel gagal, iaitulah fitnah harta, tijarah,
sampai ke satu tahap sanggup tinggalkan Nabi yang sedang berkhutbah, sedangkan tak ada manusia paling bagus berkhutbah atas muka bumi ini. Tak ada manusia paling baik bacaan Al-Qurannya. Tiada manusia paling faham Quran dalam penghuraiannya melainkan Nabi SAW. Tetapi para sahabat juga adalah manusia. Mereka bukan malaikat. Ini adalah di peringkat awal-awal mereka dididik oleh langit, dididik oleh Al-Quran. Maka Allah tetap menjadikan isu kecil ini untuk diturunkan satu surah yang sangat besar. Kesimpulannya tuan-tuan, hari Jumaat adalah hari di mana kita benar-benar bertasbih, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan mengurangkan masa daripada mengingati perkara-perkara keduniaan. Tidak perlu masa yang terlalu lama sebagaimana orang-orang Yahudi diberikan kepada mereka hari Sabtu. Terbenam matahari Jumaat sampai terbenam matahari Sabtu. Kita hanya diminta untuk meninggalkan perniagaan hanya pada waktu zuhur solat berkenaan, iaitulah pada waktu khutbah dan solat Jumaat sahaja. Hari Jumaat adalah hari kita melatih untuk tidak mencintai dunia pada waktu tertentu sahaja. Mencintai dunia memang tidak elok, tetapi untuk jangan fikir sekejap. Kita barangkali tidak berlaku asbabun nuzul tadi, tetapi kalau orang tengah bagi khutbah, kita duk belik phone, duk belik Lazada, duk belik benda-benda nak beli online, itu pun risau sebenarnya termasuk dalam orang-orang yang sedang melakukan perniagaan selepas sampai kepada mereka seruan untuk mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Suratul Jumu'ah, kalaulah boleh saya simpulkan, adalah surah yang melakukan tazkiyah, yang memberikan penegasan kepada kaum muslimin kerana kamu dipilih Allah, ayat 1, 2, 3, 4. Kerana kamu dipilih oleh Allah sebagai khalifah, sebagai umat yang baru, maka hendaklah kalian pelihara daripada perkara-perkara yang telah menggagalkan kamu daripada menjadi khalifah, sebagaimana orang dulu-dulu telah gagal, iaitulah Yahudi. Ayat 5, 6, 7 dan 8. Jangan sekali-kali kamu gagal dalam ujian harta, perniagaan, keuntungan. Sebab itulah nama Allah yang juga penting dalam suratul Jumu'ah adalah di ujung sekali. Dan saya merasakan itu antara nama Allah yang sangat penting pada waktu ini, ketika kita bimbang dengan rezeki. Sebab tu orang yang bertasbih awal surah sentiasa menjauhkan sebarang kekurangan-kekurangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan sentiasa meyakini Allah sedang mengatur kebaikan. Allah sedang mengatur kebaikan. Allah sedang mengatur kebaikan walaupun dia tak nampak kebaikan itu. Ini tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jauhkan Allah daripada kekurangan-kekurangan yang selayaknya untuk makhluk. Allah Ta'ala sedang mengatur kebaikan yang kita tak tahu. Orang beriman pegang pada prinsip itu. Apa prinsip itu? Wallahu khairur raziqin. Wallahu khairur raziqin. Orang yang boleh bergegas meninggalkan Nabi dan berkejar-kejaran pergi kepada kafilah, Allah Ta'ala telah menegur mereka bahawasanya sepatutnya yang berlaku adalah mereka dengar khutbah itu dan mereka jadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang sam'an wa ta'atan kepada sallallahu alaihi wasallam, yang dengar dengan tekun khutbah yang disampaikan dan mengamalkan peringatan, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yang mendengar ayat-ayat Quran dan mengamalkan dalam kehidupan. Orang macam ni Allah Ta'ala akan bagi rezeki yang barakah. Wallahu khairur raziqin. Allah Ta'ala adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini keyakinan orang beriman, hasil daripada tasbih dan hasil daripada mendekati kitab Allah sebagaimana yang Allah Ta'ala mahu kita mendekati dan berinteraksi, yang dijelaskan pada ayat yang kedua. Subhanallah, walaupun kita tidak boleh menunaikan solat Jumaat, tetapi maksud hari Jumaat itu mudah-mudahan masih boleh kita capai, iaitulah membanyakkan mengingati Allah, membanyakkan mengingati Allah walaupun stay at home, membanyakkan mengingati Allah, mengurangkan masa mengingat perniagaan. Just please, hanya sejam dua sahaja selepas azan masuk zuhur, sehinggalah seolah-olah selesainya solat
fardu Jumaat. Latih diri waktu itu. Tidaklah dituntut untuk sepanjang hari Jumaat terbenam matahari tadi sampai terbenam matahari Jumaat esok. Bukanlah keseluruhan waktu itu tuan-tuan. Jangan duk ingat bisnes. Sebab saya pun ingat bisnes. Tetapi latih diri kita seminggu sekali, sejam dua, untuk letak ke tepi perniagaan itu. Tinggalkan seketika. Jangan tinggal Nabi. Jangan tinggal ajaran Nabi. Tinggalkan perniagaan sekejap cuma. Bersihkan hati. Lakukan tasbih. Dan berinteraksi dengan kitab Allah dengan cara interaksi yang 4 tadi. Yatlu alaihim ayatihi. Wa yuzakkihim. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sedangkan mereka pada zaman dahulu adalah generasi yang jauh daripada kitab Allah. Dan apa yang disebut oleh ahli-ahli tafsir sebagai bagaimana satu buah generasi yang menyembah patung, kayu dan batu dan melakukan perbuatan jenayah dalam pelbagai bentuk, tiba-tiba boleh menjadi sebaik-baik generasi kerana mereka adalah generasi yang diubah oleh Al-Quran. Lalu akhirul kalam, Al-Quran telah mengubah orang-orang dahulu. Bagaimanakah Al-Quran yang sama tidak boleh mengubah kita sekarang? Ini menunjukkan bukan masalah pada Al-Quran. Ia adalah masalah bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran berdasarkan suratul Jumu'ah seharusnya menyebabkan habis baca Quran, kita membanyakkan tasbih. Sentiasa berfikiran positif. Wallahu khairur razikin. Berinteraksi dengan Al-Quran akan menyebabkan kita tidak rasa beban. Ayat-ayat yang dibaca, kita tak rasa beban. Kerana yang rasa beban daripada ayat-ayat Allah adalah Ahlul Kitab pada ayat yang kelima. Orang beriman tak akan rasa beban. Orang beriman akan rasa nikmat. Dari satu ayat ke satu ayat, dia menikmati kedamaian dan ketenangan jiwa. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran pada hari Jumaat adalah orang-orang yang banyak mengingati mati dan tidak takut kepada mati. Mereka meyakini satu hari nanti mereka akan kembali kepada Allah. Cuma soalnya kalau Allah jemput malam ni, Allah jemput pagi esok, Allah jemput 2-3 hari lagi, adakah kita akan berkata pada Allah yang berjemput, saya bersedia atau saya tidak bersedia? Ma'adallah daripada mengatakan kita tidak bersedia kerana cinta kan harta dan perniagaan yang belum lagi selesai. Wallahu alam. Kalau ada soalan saya cuba tengok sekejap. Kalau tuan-tuan ada soalan, terima kasih pada yang komen. Barakallahu fikum. Saya sedang memerhatikan soalan-soalan anda. Kalau ada, tidak ada soalan. Terima kasih pada semua yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.